Berita Al Hijrah 27 Rabiul Awal 13 November, pandu secara melulu selepas dikejar polis sejauh 2 kilometer. Juga siapa usahawan kosmetik tokan dadah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Baik, ini berita yang baru kami terima. Seorang lelaki ditemui mati di dalam sebuah kereta yang tersadai di ladang kelapa sawit dekat kampung Cerang Nibong, Hulu Terengganu. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintendent Muhammad Adli Mat Daud, mayat itu didapati sudah pun mereput dan mulai mengering. Mangsa yang berusia 31 tahun itu dijumpai seorang penternak lembu di tempat duduk pemandu dalam sebuah kenderaan jenis Nissan Navara sekitar jam 5 petang tadi. Polis yang dimaklumkan mengenai penemuan tersebut telah bergegas ke lokasi dan mangsa dipercayai telah mati sejak 3 minggu lalu berdasarkan keadaan fizikal mayat. Pada hari ini di lokasi ini, kenderaan yang dilaporkan hilang tersebut dijumpailah, dan si mati ini berada di dalam kenderaan tersebut di lokasi ini. Di siasatan lanjut sama ada unsur jenayah atau tidak berkaitan dengan kes ini, kita akan bawa mayat ini ke hospital untuk melaksanakan bedah siasat dahululah. Tambah Muhammad Adli, mangsa dipercayai ada kaitan dengan satu laporan polis dibuat seorang lelaki dipercayai abang ipar mangsa kira-kira 3 minggu lalu. Dia telah membawa mangsa ke balai polis untuk melaporkan mengenai kegiatan penyalahgunaan dadah yang disyaki dilakukan si mati. Ketika laporan dibuat, mangsa yang berada di dalam kereta bertindak melarikan diri dengan memandu kenderaan tersebut. Mangsa juga mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Polis juga akan menyiasat sekiranya ada unsur-unsur jenayah menjurus kepada kematian mangsa. Seorang lelaki ditahan polis selepas memandu secara melulu hingga mengakibatkan kecederaan kepada pengguna jalan raya lain. Suspek dilapor bertindak demikian dalam cubaan melarikan diri dari sekatan jalan raya SJR di Jalan Kuala Kangsar, Manong petang semalam. Ketua Polis Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Omar Bakhtiar Yaakob berkata suspek berusia 37 tahun yang memandu tanpa lesen serta cukai jalan tamat tempoh itu berjaya ditahan selepas dikejar sejauh kira-kira 2 kilometer. Dalam kejadian kira-kira 7 malam itu, suspek yang memandu Proton Saga jenis Iswara dari arah Manong menghala Kuala Kangsar berhenti di bahu jalan berdekatan SJR berdekatan simpang kawasan perumahan Highland Park bagi mengelak pemeriksaan oleh anggota polis. Namun, suspek kemudian bertindak memecut masuk ke kawasan perumahan itu dan dikejar kereta peronda polis sebelum kereta dipandu merempuh sebuah motosikal ditunggang seorang wanita dan mengakibatkan mangsa patah pergelangan tangan kanan dan luka kecil di badan. Suspek bagaimanapun masih enggan menghentikan keretanya, malah dalam cubaan meloloskan diri. Lelaki itu turut bertindak melanggar bahagian belakang salah satu kereta peronda polis. Sejurus melanggar kereta peronda polis, suspek mengundurkan kereta dan cuba merempuh sebuah lagi kereta peronda yang berada di belakangnya, namun sempat dielak menyebabkan kereta suspek terbabas ke sebelah kanan jalan. Lelaki itu kemudian terus bertindak memecut kenderaannya hingga dia akhirnya berjaya ditangkap di kampung Sungai Siput Hulu berdekatan kawasan perumahan Candan Puteri, Kuala Kangsar. Pemeriksaan ke atas suspek yang berasal dari Sungai Siput dan merupakan seorang peniaga secara kecil-kecilan itu mendapati tidak ada bahan berbahaya di dalam keretanya dan saringan air kencing juga mendapati suspek bebas dari pengaruh dadah. Namun semakan mendapati suspek mempunyai satu rekod tangkapan mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952 selain 8 saman atas pelbagai kesalahan. Jelas Omar, kes akan disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh.
Tumpukan kehijauan seakan-akan lumut yang terapung di permukaan air tepi Sungai Melayu dekat Gelang Patah sejak 4 hari lalu mendatangkan kebimbangan komuniti setempat terutamanya nelayan. Selain itu, ia turut mengeluarkan bau hanyir sehingga mendatangkan ketidakselesaan kepada penduduk sekitar. Lebih membimbangkan, air yang dicemari tumpukan air hijau itu turut didakwa mendatangkan kegatalan pada kulit jika terkena. Namun situasi itu lebih terkesan kepada 132 nelayan di kampung berkenaan hingga membataskan pergerakan nelayan untuk turun ke laut. Pendapatan mereka terjejas apabila hasil tangkapan sukar diperoleh. Harga ni berlaku dalam 2 hari lepas lah. Yang teruk semalam lah. Bila air surut, macam surut, dia berkumpul tepi-tepi. Yang hebat lah semalam lah. Kalau macam ni air dah mula besar, dia dah berpecah. Ini melibatkan apa ni? Jaring, bubu jadi kotor. Dia berbau hanyir. Mau ikan pun ada yang mati. Mana yang peternak ikan tu, diorang terpaksa tambah oksigen lah. Masalah sama juga dikongsi peniaga berhampiran jeti Sungai Kampung Melayu yang mendakwa pelanggan semakin berkurangan kerana tidak tahan bau busuk yang dikeluarkan di sekitar sungai terbabit. Keadaan seumpama itu jelas mereka pernah berlaku sebelum ini, namun ia tidak seteruk kali ini. Sementara itu, Pengarah Perikanan Johor Nur Aisyah Hashim berkata pihaknya telah mengambil sampel untuk mengetahui punca sebenar. Keputusan mengenai permasalahan itu hanya akan diketahui seminggu lagi. Kalau kita tengok daripada permatian awal kita mendapati plankton yang kita dapati ini adalah sejenis diatom, spesies diatom yang tidak berbahaya lah. Cumanya dia akan menyebabkan kandungan oksigen yang terlarut tu akan berkurangan, boleh menyebabkan ikan matilah. So kita pun telah memberitahu para penternak ataupun peternak di sekitar sini supaya mereka mengambil tindakan seperti menuai hasilan ikan yang telah mencapai saiz untuk dijual dan juga memasang blower ataupun pancuran air untuk meningkatkan kadar oksigen terutamanya pada waktu malam. Geng Aib Gagap yang dipercayai aktif dalam kes kecurian motosikal di sekitar Melaka berjaya ditupaskan selepas 7 lelaki termasuk dalang kumpulan berkenaan ditahan. Ketua Polis Melaka Tengah, Assistant Commissioner Afzaniza Ahmad berkata kesemua suspek dicekup dalam 4 siri tangkapan berasingan sejak penghujung Oktober hingga 5 November lalu. Antara yang ditahan termasuk dalang kumpulan itu yang berusia 24 tahun, 2 beradik yang berusia 32 dan 27 tahun, seorang pelajar IPTA berusia 19 tahun dan 3 lagi masing-masing 2 berusia 23 tahun dan 25 tahun. Geng Aib Gagap dipercayai aktif melakukan kegiatan itu sejak September lalu. Melalui makluman dan kita tengok trend dan hasil siasatan kita, dia pakar tentang motosikal ni lah, Honda lah, maknanya pengendalian, dan modelnya ialah motosikal Honda EX5 dan C70. Itu modus operandi dia lah. Dan dia kebanyakan dia berseorangan saja. Rakan-rakan dia ni dia gunakan sebagai transporter untuk leraikan, untuk jual. Kita dapat kesan cara dia jual salah satu melalui Facebook. Suspek juga menjual barangan tersebut dengan serendah RM500. Mengulas lanjut, suspek utama berkenaan katanya ditahan di sebuah rumah pangsa di Bukit Baru sebelum membawa kepada penemuan 9 buah motosikal dan 8 rangka yang disorok di rumah keluarganya di Taman Peringgit Jaya. Susulan penangkapan kesemua suspek berkenaan, pihak polis berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 13 kes kecurian motosikal di sekitar daerah itu yang melibatkan kerugian kira-kira RM40,000.
Di Selangor, gara-gara ingkar arahan pegawai polis, bekas Presiden Persatuan Belia Baru Universiti Malaya UMNI, Wong Yan Ke, didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya dan berdasarkan kertas pertuduhan, Yan Ke didakwa mengingkari perintah Asisten Superintendent Lee Robert supaya berhenti membuat rakaman video secara langsung ketika polis membuat serbuan di sebuah rumah pada 7 November lalu. Bagaimanapun, Yan Ke, 23 tahun, selaku orang kena saman OKS, mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan. Pendakwaan itu dibuat mengikut Seksyen 188 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum sebulan atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Atifah Hazimah Wahab menawarkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh kerana membabitkan kes berkepentingan awam. Bagaimanapun, OKS dalam rayuannya melalui peguam Raj Suryan Pillai memohon dikenakan bond tanpa cagaran memandangkan hukuman diperuntukkan adalah rendah selain sudah memberikan kerjasama penuh. Selain itu, Yan Ki Yang kini bekerja dengan seorang ahli parlimen hanya berpendapatan RM2,600 sebulan. Mahkamah kemudian membenarkan Yan Ke diikat jamin RM1,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 4 Februari depan untuk sebutan semula kes. Media sebelum ini melaporkan Yan Ke ditahan ketika polis menyerbu kediaman Presiden UMNI Yap Wen Ching untuk siasatan berhubung kes kenyataan kontroversi terhadap peranan yang di-Pertuan Agong. Seorang usahawan kosmetik bergelar Datuk Seri ditahan bersama adiknya yang merupakan anggota tentera kerana dipercayai terlibat dalam sindikat pengedaran dadah. Kedua-dua mereka ditahan dalam satu serbuan di kawasan Taman Serdang Perdana Seri Kembangan Selasa lepas. Memetik laporan berita utusan online, mereka menggunakan modus operandi dengan menjadikan Malaysia sebagai negara transit sebelum mengedarkan bekalan barang terlarang itu di negara jiran. Menurut Timbalan Ketua Polis Selangor, Datuk R. Junaidi Muhammad, dalam serbuan kira-kira 4.30 petang, kedua-dua suspek yang berusia 25 dan 31 tahun itu yang menaiki kereta Ford Mustang ketika itu ditahan bersama dadah jenis Shabu seberat 126.85 kg yang dibungkus dalam bungkusan teh Cina bernilai kira-kira RM5 juta. Namun ujian saringan air kencing kedua-dua mereka negatif. Susulan penahanan itu, ia telah membawa kepada tangkapan 3 lagi lelaki termasuk seorang warga Indonesia berusia 32 hingga 43 tahun di kawasan yang sama. 2 warga tempatan terbabit merupakan ahli sindikat ini, manakala lelaki warga asing yang pasportnya telah tamat tempoh dipercayai orang tengah bagi urusan jual beli dadah. Pemeriksaan mendapati ketiga-tiga suspek itu positif dadah dan salah seorang daripada mereka mempunyai 19 rekod jenayah lampau. Siasatan lanjut mendapati dadah jenis Shabu itu diseludup dari negara jiran yang terletak di utara seterusnya melalui pantai timur ke pantai barat sebelum diedarkan di negara jiran lain. Berdasarkan dadah yang dirampas, polis percaya ia mampu membekalkan kepada 253,700 penagih dalam masa sehari dengan mengambil kiraan penggunaan 0.5 gram. Selepas ini, kenderaan persendirian boleh naik 3 orang. Bertemu kembali. Kenderaan persendirian dibenarkan membawa 3 orang yang tinggal serumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kerajaan sebelum ini hanya membenarkan 2 penumpang sahaja dalam sebuah kereta. Ia juga bagi memudahkan pihak polis membuat penguatkuasaan dan selaras dengan jumlah yang dibenarkan bagi taksi dan e-hailing. 3 untuk satu kenderaan. Ya. Dan ini samalah seperti e-hailing, taksi, iaitu 1+2. Kalau e-hailing dengan taksi, driver campur dengan 2 penumpang. Jadi oleh kerana kita dah benarkan 1+2 dalam e-hailing dan kenderaan awam yang lain, taksi, maka kita samakan dari segi jumlah, iaitu 3 untuk setiap kenderaan.
Sementara itu, kerajaan kekal membenarkan pergerakan rentas negeri bagi tujuan bekerja sepanjang PKPB berkuat kuasa. Mereka yang ingin merentas negeri atas tujuan bekerja hanya perlu mengemukakan surat pengesahan daripada majikan. Lebih 40% daripada 158 kluster aktif COVID-19 yang dilaporkan di negara ini berkaitan dengan tempat kerja. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 65 kluster COVID-19 yang masih aktif ada kaitan dengan tempat kerja termasuk 2 kluster baru hari ini. Kementerian Kesihatan mengesan 5,681 kes positif COVID-19 berkaitan kluster tempat kerja membabitkan 3,369 atau 59.3% terdiri daripada warga negara, manakala seramai 2,312 atau 40.7% lagi bukan warga negara. Ini adalah hasil tindakan proaktif majikan yang turut sama menjalankan saringan COVID-19 terhadap pekerja-pekerja mereka. Kementerian Kesihatan amat berterima kasih dan ingin menyampaikan penghargaan kepada majikan dalam sama-sama membantu mengesan kes-kes positif di kalangan warga kerja. Sementara itu, 4 kluster baharu dikesan. 2 kluster di Sabah dikesan di Sandakan iaitu kluster Bonggaya dan kluster Jambatan B. 1 di Sarawak iaitu kluster Abel di Kuching dan kluster BMU di Jasin, Melaka. 1,304 kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini dengan 1 kematian direkodkan di Sabah. Sumbangan air cooler atau penyejuk udara kepada petugas barisan hadapan di lokasi PKPD diperluas. Kali ini, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM membantu frontliners yang berdepan cuaca yang terik di kawasan PKPD Medan 88 Salak Tinggi Sepang, Selangor selepas melakukannya di Plaza Hentian Kajang awal bulan lalu. Jadi kita ada di sini bersama-sama membawa 2 jenis bantuan yang bersifat air coolant yang mana kita dapat lihat dalam wira-wira kita iaitu frontliner bertugas di dalam keadaan yang panas terik ini, maka kita bawa air coolant dengan harapan dapat membantu memberi keselesaan dalam melaksanakan tugasan. Selain penyejuk udara, pihaknya menawarkan pelbagai jenis bantuan dan bergantung kepada keperluan golongan sasar. Sementara itu, turut disumbangkan 300 bungkus makanan kepada penghuni di kawasan PKPD tersebut yang ditaja Restoran Al-Arabi Mat'am. PKPD di Medan 88 Salak Tinggi Sepang berkuat kuasa bermula semalam dan dijangka tamat pada 25 November ini. Orang ramai yang ingin memberi sumbangan boleh salurkan ke tabung kemanusiaan MAPIM di nombor 5622 6354 0066 atau menghubungi talian yang tertera. Sementara itu, di Bandar Baru Selayang, 200 asnaf yang tinggal di kawasan berkenaan menerima bungkusan makan tengah hari yang disediakan 336 kafe sendirian berhad berupa set nasi ayam dan sushi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif 336 Brand, Farhan Alias, selain dapat meringankan beban kumpulan itu di musim PKPB, tindakan tersebut juga dilakukan sebagai rasa tanggungjawab terhadap golongan yang memerlukan dalam komuniti tempat perniagaan mereka. Bila kita buat bisnes di kawasan Bandar Baru Selayang, contoh kita telah mengambil manfaat daripada orang di sekitar Selayang dan kita give back kembali kepada masyarakat di sekitar sini dengan kita menyertai komuniti. Bukan sekadar sertai komuniti untuk buat iklan. Buat iklan tu of course lah sebab kita bisnes, tapi kita juga buat sumbangan dalam komuniti yang berada di sekitar kita, dan sebaik-baik infak yang kita nak bagi adalah kepada orang yang terdekat. Menurutnya lagi, program seumpama ini bukanlah kali pertama dilaksanakannya dan beliau bertekad untuk meneruskan program sumbangan bungkusan makan tengah hari ini supaya boleh dilakukan secara konsisten pada setiap hari Jumaat setiap minggu. Farhan dalam pada itu turut menyeru orang ramai untuk sama-sama menyumbang kepada golongan yang memerlukan seperti golongan asnaf ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengunjung. Kita rasa gembira. Alhamdulillah lah. Ada yang membuat sumbangan kan pada yang asnaf-asnaf ni.
Kalau boleh ramai lagi lah yang boleh menyumbang kan. Selain daripada program agihan bungkusan makan tengah hari, Kafe 336 juga akan mengagihkan bungkusan makanan kepada golongan gelandangan di sekitar ibu negara. Di Hulu Langat pula, 450 keluarga yang terjejas akibat banjir kilat pada 3 November lepas menerima sumbangan kewangan daripada Yayasan Bank Rakyat. Setiap keluarga menerima RM200. Menurut pengerusi Yayasan Bank Rakyat, Datuk Nazir Hussein, pihaknya memperuntukkan RM90,000 bagi tujuan berkenaan. Bantuan itu disalurkan kepada bangsa-bangsa yang terkesan dengan banjir tersebut yang telah menyebabkan kemusnahan dan kerosakan harta benda. Majlis sumbangan disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Putrajaya petang tadi, yang turut dihadiri pengerusi BN Hulu Langat, Datuk Johan Abdul Aziz. Pemberian ini adalah kepada semua, tidak hanya kepada orang Melayu saja, dibagi orang India, Cina dan sebagainya. Siapa saja yang terkena, yang terpilih oleh yang mampu, oleh pihak yayasan bersama dengan Datuk Johan mendapat bantuan ini. Bantuan ini disalurkan kepada kesemua keluarga yang terjejas yang mendiami penempatan di sekitar Dusun Tua, Sungai Serai dan Kampung Dusun Nanding. Sejak penularan COVID-19, 90% peniaga mengubah pendekatan berniaga menggunakan aplikasi dalam talian, tidak terkecuali pembekal ikan, daging dan ayam di Pasar Borong Pukat yang membangunkan aplikasi e-dagangnya sendiri yang turut menawarkan diskaun 10% menerusi aplikasi itu. Menurut pengurus Pukat, Ratina Sari Sarian, pelanggan tidak perlu datang ke premis dan pekerja Pukat akan menghantar terus ke rumah jika menggunakan aplikasi itu. Tujuan utama untuk kami buka Pukat ni adalah untuk mendapatkan penduduk untuk mendapatkan barangan-barangan fresh dan juga murah. Itu yang penting, murah. Okey, di sekitar kawasan Lembah Kelang terutamanya lah, dan juga di negeri-negeri lain seperti di Johor dan juga Melaka, ada juga cawangan kita dapat ikan yang fresh, barang-barang basah yang fresh. Kita ambil terus daripada kapal-kapal yang ada di laut tu, memang kita ambil direct daripada sana. Tambahnya, potongan harga sebanyak 10% itu turut diberikan kepada petugas barisan hadapan yang membeli secara terus di mana-mana cawangan Pasar Borong Pukat. Aplikasi Pukat boleh dimuat turun di Google App Store untuk menikmati potongan harga 10%. Kini terdapat 5 Pasar Borong Pukat di seluruh Johor, Melaka dan Selangor. Selain pembelian dalam talian, harga murah turut ditawarkan kepada pelanggan yang datang ke Pasar Borong Pukat. Harga barang dekat Pukat jauh berbeza lah dengan tempat yang lain. Biasanya saya beli dekat Kuala Selangor dan saya dah tahu Pukat ni baru buka. So saya try datang sini untuk beli harga barang-barang kat sini lah. Memang jauh berpatutan lah. Biasanya kalau untuk ikan bawal saja, memang saya suka makan ikan bawal. Ikan bawal saja kat sini baru RM29 macam tu. So sekarang ni dekat tempat lain dah 30 lebih. Mahal lah. Harga di Pasar Pukat ni sangatlah berpatutan, mampu milik, murah. Saya ambil ikan merah, ni sedap masak asam pedas. Rasa dia manis, lain dari tempat lain lah. Ya, ikan baru, segar. Harga pun murah, RM35 je sekilo. Kalau tempat lain saya beli sebelum ni dalam RM45 sekilo. Jadi jimatlah. Selepas ini, ikan hidup dalam tekak manusia. Sebuah helikopter yang membawa 9 anggota pengaman dilaporkan terhempas di Mesir. Nahas yang berlaku di Sinai bersempadan dengan Israel itu menyebabkan 8 daripadanya maut. Mangsa terkorban merupakan pasukan pemantau pelbagai negara iaitu 6 daripadanya merupakan rakyat Amerika Syarikat manakala masing-masing satu warga negara Perancis dan Czech.
Difahamkan seorang anggota dari Amerika terselamat dan kini dirawat di hospital di Israel. Nahas dilaporkan berlaku lewat petang semalam waktu tempatan dan merupakan terbangan rutin di sempadan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa Mesir dan Israel memaklumkan tragedi itu berlaku ekoran kegagalan teknikal helikopter berkenaan dan tiada tanda helikopter itu diserang. Namun punca sebenar masih disiasat pasukan pemantau multinasional MFO yang merupakan pemilik helikopter terbabit. MFO ditubuhkan pada 1979 dan terdiri daripada 1,154 anggota daripada 13 negara. Sebahagian besarnya dari Amerika dan Perancis ditugaskan untuk memantau sempadan Mesir-Israel selepas kedua-dua pihak memeterai perjanjian damai sejak 40 tahun lalu. Di Filipina, angka korban akibat taufan Vamco yang melanda Pulau Luzon meningkat kepada 14 orang, manakala 8 individu cedera dan 14 lagi masih hilang. Taufan itu menyebabkan banjir besar di kawasan perkampungan dan memaksa ribuan penduduk berpindah. Ada penduduk di kawasan rendah di Manila dan sekitarnya terperangkap dan terpaksa berlindung di tingkat atas dan bumbung kediaman mereka. Manakala ratusan ribu penduduk juga terpaksa hidup dalam keadaan bergelap apabila bekalan elektrik terputus sejak 2 hari lalu. Selain itu, bencana itu menyebabkan pokok tumbang dan jalan utama terputus hubungan. Kerosakan jelas kelihatan apabila banjir mulai surut dan ketika penduduk mula membersihkan lumpur di kediaman mereka. Ini adalah taufan ketiga yang membadai negara itu dalam tempoh beberapa minggu. Di Mesir, beberapa doktor terkejut melihat seekor ikan hidup terperangkap di dalam tekak seorang lelaki dan mereka berjaya mengeluarkannya melalui prosedur perubatan baru-baru ini. Kejadian berlaku apabila mangsa yang berusia 40 tahun mengemam ikan tersebut di dalam mulut ketika cuba menangkap seekor ikan lain menggunakan kedua-dua tangannya. Bagaimanapun, badan ikan itu licin menyebabkan dia tertelan haiwan tersebut yang melekat di dalam tekaknya. Mangsa yang tidak boleh bercakap atau bernafas secara sempurna kemudian dibawa ke hospital pakar Beni Suef dekat Kahirah untuk mendapatkan rawatan. Doktor akhirnya berjaya mengeluarkan ikan itu dari tekak mangsa dan mangsa kemudian dimasukkan ke unit rawatan rapi untuk tindakan lanjut. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.